Assalamualaikum. Apa khabar semua? Jadi hari ini kita akan bercakap tentang satu tajuk yang menakutkan, tajuk yang menyedihkan ya. Yang saya pilih hari ini memandangkan terlalu ramai sangat kes-kes bunuh diri yang berlaku ya. Bagi anda yang sedang mendengar ni, tolong share, tolong ajak kawan-kawan, family members ya yang ada masalah-masalah depression, masalah anxiety ya, yang mungkin kita tahu anak dia ada masalah, ajak masuk dengar sekali ya. Dengar perkongsian yang sangat-sangat penting daripada saya, yang saya akan kongsi dengan anda semua ya. Panggil lagi ramai-ramai masuk ya. Mungkin masih ada yang sibuk dekat sana, dekat rumah tu kan makan, layan anak, sama-sama tengok TV tu kan, ketepikan sekejap. TV tu kita boleh tengok lagi ya, rancangan-rancangan yang ada tu kita boleh search lagi ya. Tapi tajuk ni sangat penting. Saya pilih sebab saya takut bila baca dalam akhbar, dengar di radio, dengar di TV ya, tentang kes bunuh diri ni terlalu banyak sangat ya. Okey, terima kasih Nek Zamila, terima kasih Rin, terima kasih ya. Waalaikumsalam ya. Okey. Alright, terima kasih Bajan Nas, sahabat saya tu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, share, ajak ramai-ramai lagi masuk ya. Kita nak dengar satu kisah ni ya. Tentang kenapa bunuh diri. Kenapa aku pilih untuk bunuh diri. Saya bawakan tajuk ni sebab nak kasih awareness pada orang ya, nak kasih kita buka mata tengok semua ya. Okey. Okey, saya rasa mungkin Dr. Safatul Aznin, Waalaikumsalam. Okey, thank you so much ya. Ajak lagi kawan-kawan, jom kita dengar tajuk ni. Ya, kadang-kadang kita nak bercakap di TV ataupun kita nak bercakap tajuk macam ni di radio pun kadang takut ya. Orang kalau invite saya di TV dan radio ni, dia tajuk-tajuknya agak innocent sikit. Tapi bila saya dalam channel kita sendiri ni, Facebook Live ni, saya suka cakap something yang memang kisah benar, yang memang satu yang takut ya, menakutkan sebab saya jumpa klien almost every day. Yalah, saya bekerja, klien yang saya jumpa daripada dulu, masa saya buat latihan clinical di US, lebih daripada 40-50 ethnicity ya. African American, Caucasian, Hispanic, Native American, Haitian, dan banyak lagi klien selain daripada di Malaysia ni. Klien-klien saya ada klien Vietnam, saya ada klien ramai ya. Jadi bila saya tengok tentang depression, saya tengok tentang anxiety tu, saya banyak belajar daripada klien-klien saya ni ya. Banyak saya belajar ya. Bukan kata saya duduk di sini saya hanya serve klien-klien Melayu, India, China. It's more than that ramai sangat klien daripada Switzerland, Vietnam, Laos ya, refugee. Saya jumpa refugee. Saya pernah pergi satu tempat di US, orang refugee daripada Laos baru turun kapal. Ada satu center US yang ambil dia, bawa ke center, kasih makan, kasih pekerjaan. Saya jumpa mereka. Saya pernah berjumpa dengan refugee daripada Iran yang baru baru sampai ke US. Dia dah tengok depan mata dia 7 orang ahli keluarga yang mati. Dan bila saya tengok di muka dia kan, saya kata, ya Allah, dia pernah tengok isterinya, ayah dia, adik-beradik dia kena bunuh depan mata masa perang tu ya. So bila cakap pasal bunuh diri ni, saya rasa takut lah. Saya rasa takut sebab yang paling risau, kalau dulu kita dengar yang biasa yang non-Muslim lah terlibat dengan kes bunuh diri ni. Tetapi sekarang ni tak kisah agama, tak kisah bangsa, sesiapa dia nak tamatkan kehidupan. Dah tak mau hidup lagi dah ya. Okey. Okay, which part of the state? Puan Nick tanya. Saya di Wisconsin dengan Florida. Saya berada di 2 states for my clinical work jadi macam-macam daripada tempat yang paling sejuk dengan tempat yang panas utara selatan US Okay, so saya nak okay, terima kasih yang masih setia bersama. Okay, sekarang nak cerita sikit tentang psikologi ni. Kita nak kena faham kenapa orang pilih bunuh diri ni. Kita nak kena tahu dulu dia punya punca, nak kena kenal daripada akar umbinya dulu Okey. Alright Saya nak tunjuk sikit. Ini macam nak mengajar pula tetapi kita kena jelas. Kalau saya cakap secara verbal,
tuan-puan mungkin kurang jelas tentang apa yang saya nak ceritakan. Okey. Begini dalam psikologi ni kita akan tengok 3 aspek utama ya. Saya harap boleh nampak okey. Saya cuba saya upaya untuk kita semua boleh lihat. Nampak Okey. Di sini kognitifnya. Kognitif atau thought kita. Apa yang kita fikirkan. Alright? Thought kita. And then sini ada emosi. Jiwa kita, feelings, perasaan. So combinations of cognitive dengan emosi ni, ya. Sekarang ni dia membentuk behavior. Combine ni, boleh nampak boleh nampak. Okey. Ada satu elemen yang saya masukkan, iaitu elemen spiritual. Okey. So bila saya bekerja dengan klien, saya dapati bahawa dengan kita menjaga kognitif sahaja, emosi dan tingkah laku kita ni tak mencukupi rupanya. Tak cukup rupanya. Ada satu lagi elemen yang kita tambah, iaitu spiritual. Apakah yang maksud dengan spiritual ni? Okey. So spiritual ni dalam ni ada tentang nilai kita, value. Nilai, value, religions kita. Kepercayaan kita, pegangan kita. Regardless lah orang tu ada agama ke tak, tapi dia mesti ada prinsip hidup. Dia pasti ada sesuatu yang menjadi prinsip hidupnya. Okey. Apabila kita punya thought kognitif ni berada dalam keadaan okey, saya tak kata sempurna okey, jadi kita punya emosi ni akan lebih stabil. Bila emosi stabil, behavior kita akan lebih konsisten, lebih okey lah. Alright? Okey. So ini basicnya. Kalau dari sudut medical, kita bercakap pasal biology part. Biology ni klien atau pesakit-pesakit yang ada sakit jantung, sakit buah pinggang, kanser dan sebagainya. Tetapi dalam sudut psikologi, saya lukis sebelah sini, saya lukis kat bawah lah. Aspek biologi ni medical lah, medical doctor. Biologi, sakit migraine, buah pinggang, jantung, diabetes. Another part adalah psikologi. Psikologi dengan biologi ni tak boleh dipisahkan ya. Sakit psikologi ni berkaitan dengan kognitif kita, emosi dan juga kita tingkah laku. Dan tak terkecuali dengan spiritual kita. Okey, ini semua ada kena-mengena. Ini benda asas yang kita nak faham. Kenapa orang tergamak nak bunuh diri tu? Tak takut ke? Kita sekarang ni, kita sedang bercakap ni, perut kita kenyang, kita berada dalam rumah, alhamdulillah ya. Kita bila duduk-duduk saja tu, nak mati ke? Nak bunuh diri ke? Mungkin kita kata, apa salah orang akan fikir macam tu? Kita kadang-kadang membidas, kita mengkritik. Allah tak ada agama, tak boleh nak fikir, tak tahu berdosa. Tahu tak? Ada sesuatu yang berlaku kepada manusia tu, individu tu yang memilih untuk bunuh diri. Yang akhirnya pergi ke tempat tinggi, terjun. Yang dia acah, dia berdiri kat tempat tinggi dan dia patah balik, dapat diselamatkan. Dia ada state yang luar biasa yang kita tak tersampai akal kita untuk fikir, untuk rasa berani macam tu. Okey, ini satu part Okey, ini satu part. Nanti bila saya cerita seterusnya, tuan-puan akan lebih faham bila tuan-puan faham asasnya ni. Okey, saya padam sebab kita tak cukup ruang. Saya sayang juga nak padam ni, nanti kita nak refer balik kan. Okey, fine. Alright. So, kita tengok. Okey, saya sebut tadi saya bekerja dengan ramai klien, daripada kanak-kanak sampailah dewasa. Saya pernah bekerja kanak-kanak seumur 7 bulan sehinggalah dewasa umur 80, baru dia dapat tahu dia diagnose dengan autism. Warga emas yang umur 80 ini adalah seorang autism, high functioning. Baru dia berlaku 2-3 bulan lepas. Kes saya yang paling muda adalah kes court case, kes mahkamah. Ada masalah, ada kes penceraian satu, dan satu lagi kes abuse, child abuse. Baby ni dia abuse. Baby ada depression, jangan tak tahu. Jangan pelekehkan baby kita dekat rumah tu. Kan? Kononnya dia tak tahu apa-apa lah, dia kecil lagi. No, tak. Dia ada depresnya. Dia ada depression, sebab tu kadang-kadang dia meragam. Kan? Okey.
Sambil-sambil tolong share, ajak kawan-kawan untuk dengar kisah ni ya, tentang explanation kenapa aku pilih untuk bunuh diri ya. Okey. Saya nak lukis satu. Okey, saya boleh nampak stress, anxiety, depression, psychosis dan schizo. Kita tengoklah ya, kita cuba dapatkan ni Harap-harap kita boleh lah. Okey, hai Puan Sally. Okey. Alright, ajak lagi kawan-kawan Puan Sally, Puan Nick ya. Okey, yang lain-lain share semua. Okey, saya nak bercerita Ini yang stress, anxiety, ni peringkat-peringkat tau. Stress, anxiety, depression, psychosis dengan schizophrenia. Ni. Okey. Saya buat ni, saya dapat idea daripada klien saya. Sebabkan saya ni dah jumpa ramai sangat klien, daripada muda ke dewasa, pelbagai bangsa, jenis manusia, lelaki, perempuan, macam-macam agama, yang tak ada agama, yang murtad, ya Allah, yang murtad, yang mengaku lesbian, budak remaja kita ramai. Ya, tengok anak-anak di rumah tu, dia memang setia di rumah, tapi tengok apa aktivitinya dalam bilik. Takut tau ya. Dan daripada kes-kes diorang ni, saya susunkan ni. Susunan ini untuk saya faham kenapa ramai orang sekarang ni telah menjadi depressed dan ada yang psikosis dan skizofrenia. Okey, saya nak cerita dulu asasnya daripada stres ni. Okey, dalam kehidupan kita ni tidak mustahil kita semua akan mengalami stres ni. Mesti, ini memang confirm punya. Jangan datang pada saya dan cakap, doktor, saya tak pernah stres lah doktor. Saya boleh buktikan saya tak pernah stres. Okey, orang yang cakap macam tu memang ada masalah. Dia dalam kategori satu lagi tu, personality. Personality disorders. Okey. Semua orang yang memilih bunuh diri tu, dia pasti 200% pernah alami stres. Okey, stres ni ada yang positif dan ada yang negatif. Okey. So, okey. Ada orang dia pilih bila dia stres, dia fikir Alantak lah, malas nak fikir. Dia biarkan macam tu je. Dan dia pergi tidur dan sebagainya. Tapi ada orang dia akan fikir, dia serap tau. Dia serap benda negatif tu, simpan dalam otak dia ni. Dia simpan, dia save dalam otak dia ni. Okey, tetapi dalam proses kita deal dengan stres, kita nak kena faham apa tau? Personality orang ni. Ada orang personality jiwanya sangat lembut, ada yang jenis kasar, macam-macam personality. Sebab itu kalau kita nak bantu klien yang ada masalah stres, kita nak kena tahu daripada zaman childhoodnya. Ini saya nak cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Childhood kita ni sangat penting. Okey, kalau childhood kita tak berapa cantik, kita pernah kena abuse, kita selalu parenting style mak ayah kita sangat-sangat kasar, kemungkinan besar, saya tak kata semua, kemungkinan besar kita akan mengalami keadaan-keadaan anxiety, depression dan sebagainya. Tetapi ada juga orang yang menerima keadaan tu semua dalam keadaan yang okey. Dia ada keazaman, ya aku nak jadi lebih baik, aku nak belajar betul-betul, aku nak ubah nasib aku. Ada yang fikir macam tu. Ada yang hanya pasrah dan menerima keadaan hidup dia. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya bercakap ini adalah kepada bibit-bibit nak berlakunya bunuh diri ni. Dia kena ada stages kan. Macam kita masak lah. Mula-mula kita basuh kuali dulu, lepas tu panaskan minyak kan. Kita tak letak minyak kemudian, betul? So kita nak kena tahu asas ni. And then sambil saya bercakap ni, selain daripada tuan-puan tolong share, tuan-puan cuba check, self check diri tuan-puan ni, dekat mana berada, dan state mana yang berada ni. Satu. Yang kedua, cuba perhatikan kalau kita ni ibu ayah, tengok anak-anak kita, macam mana keadaannya. Kalau kita ni jiran tetangga, ada jiran kan, kita semua dalam neighborhood, semua duduk di rumah sekarang ni, kedai dah tutup kot, perhatikan jiran kita macam mana. Kita kena ambil tahu ya. Kita kena ambil tahu apa yang berlaku. Kena sibuk-sibuk. Okey, sebab
menjaga kesihatan mental, ketenangan, depress, apa semua ni tanggungjawab kita semua. Okay, alright. So, orang yang tak boleh cope, kita sambung balik. Orang yang tak boleh cope dengan stres, dia akan melompat masuk ke stage kedua, iaitu anxiety. Nak tahu tak berapa banyak anxiety yang ada ni? Ada berapa anxiety? Ada 11 anxiety. Anxiety disorder. Pertama, generalized anxiety disorder, GAD. Semua benda dia rasa anxious, berdebar. Tuan-puan ada rasa macam tu? Kadang-kadang berdebar tak ada sebab apa-apa pun. It just happen. Menggigil, resah, terasa munda mandir, susah nak nafas. Kan? Daripada kita baring, kita berdiri, kita dah macam tak selesa badan kita. Kita pun duk fikir, apa kena dengan aku ni? Kenapa aku rasa lain macam? Okay? GAD. Social anxiety. Susah nak bercampur dengan social. Tak pergi jumpa orang, takut bila nampak orang ramai kat kedai menggigil, patah balik cari kedai yang tak ada orang. Ini semua klien-klien yang saya jumpa. Okey, apa yang saya share dengan tuan-puan ni adalah kisah daripada kes yang saya handle. Contoh-contoh yang saya sebut, simptom-simptom ni daripada kes yang kita tengok sendiri, yang saya jumpa di klinik, yang saya bercampur dengan klien-klien saya. Jadi that's why lah yang kita dengar ni benda yang fresh. Okey. Anxiety yang lain, separation anxiety. Sekarang ni ramai yang mengalami separation anxiety. Separation anxiety, kita rasa takut berpisah dengan orang yang rapat dengan kita. Suami takut berpisah dengan isteri. Maklumlah dah kena lockdown ni kan, ramai sangat yang tak boleh jumpa dengan isteri, dengan suami. Sangat-sangat saya simpati, betul. Kita merasa terasa juga. Sebab kita psikologi, saya bila baca kat surat khabar, alah, sayunya je hati saya, kesian. Anak-anak yang berjauhan dengan keluarga, terpaksa, macam-macam berlaku sekarang ni. Okay, separation anxiety. Panic attack paling famous. Panic attack paling famous penyakitnya sekarang ni. Dia tiba-tiba you rasa susah nak nafas, panik, kadang-kadang boleh trembling hands, tangan kita boleh merekod. Ada klien saya, dia tengah cakap telefon dengan suami dia. Dia pasangan yang sangat baik, suami isteri, very good. Entah apa silap sikit, suami dia macam saja nak mengusik, nak bergurau dengan isteri. Isteri dia terkejut bila suami dia cakap macam tu, dia terus terbaring. Dia macam kejang sekejap dalam seminit dua. Macam tu, terlalu terkejut, panik. Dan banyak lagi. Social anxiety, agoraphobia, specific phobia. Specific phobia saya alami hari tu. Apa dia? Kena cucuk vaksin, takut jarum. Spesifik adalah sikit tu masalah anxiety tu. Okey, banyak anxiety tu. Ada 11 jenis yang seterusnya yang saya tak sempat sebut Okey. And then orang yang ada masalah anxiety ni kan dia akan, kalau tak boleh deal, dia akan masuk ke satu lagi, iaitu depression. Okey. Alright, ada stuck sikit dia kata line kita stuck kejap Okey. Dah boleh Boleh ke? Boleh saya teruskan? Okey, boleh Okey, thank you. Alright. Kita tak nampak kat sini. Alright, thank you so much. Okey. Anxiety tadi ada levelnya, mild, moderate dengan severe. Orang yang bunuh diri selalunya dia akan berada dekat yang very severe. Dia dah ada package apa? Stress. Dia dah ada package anxiety. Kemudian dia bawa package anxiety ni ke depan, depression. Tidak ada individu yang nak bunuh diri tanpa depression. Wajib. Ada keadaan ni. Jangan kita kata dia tu kan senang, dia ada segala-galanya, kenapa tiba-tiba nak bunuh diri? Kenapa dah tiba-tiba overdose? Kenapa tiba-tiba dah panjat tingkat 15? Jangan kita tak tahu apa dalam ni. Dalam otak kita tak tahu apa dalam emosinya tu. Okey, depression ada 9 jenis depression. Yang paling famous adalah bipolar dan major depression disorders. Bipolar ni mood swing. Kalau tuan-puan alami keadaan di mana
Minggu ni you rasa okey, minggu depan you rasa macam KO. Kalau suami isteri, you akan notice pasangan kita. Kenapa minggu lepas you teruk sangat? I tak suka lah you. Tapi minggu ni baik sangat. You tolong I gitu-gitu kan. Itu ada tanda-tanda. Dan keadaan itu berlarutan at least 6 months, 6 bulan. Dan seterusnya. Okey, dalam keadaan depression ni, ni saya nak cerita. Okey, dekat sinilah selalunya orang dah start pilih nak bunuh diri. Dah pilih nak membunuh diri dia. Okey, depression ni state yang sangat luar biasa. Dia tak datang dalam semalam. Dia datang, dia sebenarnya kalau kita nak tengok kebanyakan kes yang saya handle, lifestyle dia ni, lifestyle masa childhood tu. Keadaan childhood tu sangat penting. Apa yang dia experience masa dia muda, dia bawa sampai dewasa. Dia tak boleh cope mungkin Okey, saya tak nak sebut tentang psikosis dengan skizofrenia ni. Saya nak stop sampai depression ni sebab most cases bunuh diri disebabkan depression. Kat sini So depression pun sama juga macam anxiety. Dia ada 3 tahap, mild, moderate dengan severe. Okay, hi Puan Suhaila. Alright, thank you. Okay, saya nak tunjukkan lagi Okay, bila kita dah faham basic tadi tentang 4 dimensi, kognitif, emosi dan behavior serta spiritual, and then saya explain stages tadi, stress, anxiety, depression. Jom kita tengok pula tang manalah jadinya nak bunuh diri ni. Kenapalah jadi macam tu Okey. Sambil-sambil saya bercakap ni, saya nak pesan, saya nak ingatkan tuan-puan, kita dengar bukan dengar-dengar kosong cuba fikir sekejap, adik-beradik kita, pasangan kita, anak-anak kita, anak-anak bujang kita, anak-anak remaja perempuan kita. Apa dia buat dalam bilik tu? Apa perancangan dia? Apa yang difikirkan? Apa yang dia tulis dalam handphone? Semua tu menakutkan saya. Saya cakap terus terang dengan semua yang dengar kat sini. Saya ni psikologis. Kepakaran saya menjalankan ujian IQ test. Membantu ibu ayah untuk faham kenapa otak anak, emosi dan tingkah lakunya ni tak seperti kanak-kanak yang biasa, yang tipikal. Jadi kan, saya pun belajar daripada experience klien saya. Saya rasa takut tau. Bila saya tengok ada satu budak ni, saya cerita ni semua kisah benar lah masa saya sebut tadi kan. Dia dimarahi oleh ibu ayahnya, sangat-sangat marah. Seorang budak yang berumur 10 tahun, perempuan. Dia merajuk, dia duduk dalam store. Dia tulis, dekat dalam store tu ada kotak kasut. So dia koyakkan kotak kasut tu, dia tulis. Saya baca tulisan tu, dia bawa ke bilik terapi. Saya baca, dikatakan dekat situ, saya ringkaskan dia kata dia tak suka hidup dia tak suka diri sendiri, dia tak suka mak ayah semua, dia tak suka, dia benci. Dia rasa macam nak mati. Dia nak mengaku dalam ni, dia kata dalam catatan tu, dia kata dia seorang lesbian, dia tak suka dengan agama, dia tak suka apa-apa. Dia tahu nak mati. Budak ni bukan calon-calon budak lah. Otaknya bagus. Sekolah yang baik-baik. Hidup tak susah pun, alhamdulillah. Kadang-kadang kita fikir, kat manalah silapnya kita? Tak mana ni? Hidup baru 12 tahun dah nak cakap pasal mati. Itu belum lagi saya share dengan tuan-puan. Kelar-kelar banyak kat tangan. Dia orang suka-suka buat. Saya selalu confront dengan klien saya. Walaupun dia remaja, saya akan tanya, kenapa you kelar? Saja suka-suka. Bila saya stress, saya akan buat. Sebab dia kata, kalau dia kelar, bila dia kelar tangan, kat sini tau, kita tengok tangan anak kita tu, kadang-kadang dia pakai menutup aurat sangat tu, cuba silap. Kalau tak dekat sini, dekat peha. Kenapa dia kata, sebab doktor, bila saya buat macam ni, saya nampak darah tu keluar, saya rasa macam reliefnya. Tenang je doktor, saya nak buat. Ada satu kes lain, saya tanya, kenapa you buat ni? Kawan dekat asrama tunjuk, dia kata, kalau kau nak rasa tenang, kau buat macam ni. Dia guna pisau blade tu kan, pisau macam pisau cukur tu kan. Dia niakan tangan. Okey, satu lagi klien dia kata, doktor, bila saya buat kelar kat tangan, saya rasa dekat sini yang berat tu jadi relief sangat. Tenang aja. Saya kata, okey, sekejap ke lama? Sekejap kata jadilah.
Itulah dia budak-budak sekarang ni. Kes yang saya jumpa ada lagi satu tentang kelar ni. Ini tanda-tanda awal nak ke bunuh diri tu tau. Okey. Dia kata, doktor, saya ni budak ni dapat keputusan bagus UPSR 2 tahun lepas sebelum COVID punya kes Mak dia janji nak kasih handphone. Dah kasih handphone, lepas tu belikan baju cantik apa semua. Tapi kemudian dah pandai bergaul lah dalam handphone, tahulah dengan TikToknya, Facebook, IG dan sebagainya. So mak dia dah takut. Dia sekat lah penggunaan handphone. Saya rasa ramai kita yang buat kat sini kan. Tak ada masalah, okey. Tapi tindakan anak-anak lah, kita tengok. So budak ni kata, dia kelar tangan dia, dia ambil gambar tunjuk pada ibunya. Mak, ini hadiah saya lagi, mak kasih. Mak dia pun dah gelabah, terkejut. Terkejut anak kesayangan ni dah buat macam tu. Dia kata dia stres. Jadi banyak sebenarnya keadaan anak kita ni yang menjurus ke arah keadaan bunuh diri ni. Okey, tapi saya confront dengan klien saya tadi. Saya nak habiskan ayat saya tadi saya sebut. Saya tanya, okey, kalau you kelar ni sebenarnya bukan nak mati lagi. Betul tak? Saya kata, kalau nak mati, dia dah potong habis. Tuan-puan mungkin ingat saya ni macam, ui, drastiknya doktor cakap macam tu. Pertama sebab saya dah biasa. Saya dah jumpa banyak klien, saya dah boleh, bukanlah kata saya ahli nujum, saya boleh faham reaction. Kita dah lama kan, dan kita bukan bekerja dengan satu bangsa. Kita dah pergi very diverse klien saya. So kita boleh tahu reaction apa budak-budak fikir. Budak akalnya pendek je, tapi tindakannya boleh buat yang menakutkan tau. Saya tanya dia, sebab bila saya tanya tu maknanya itu bukan sesi pertama, itu dah few session. That's why saya dah kenal dia dan saya berani confront. Kadang-kadang attention. Tapi pengaruh social media, pengaruh kawan-kawan ni sebenarnya kadang-kadang yang menjadi masalah besar. Okey, balik kepada keadaan tadi. Okey, itu tadi semua ni berkaitan dengan bunuh diri. Tak ada orang yang tiba-tiba bangun pagi, makan sandwich, seronok-seronok, minum susu segelas. Hari ni rasa nak mati lah, nak bunuh diri lah, best kot. Tak pernah lagi orang buat lah. Orang yang nak bunuh diri ni adalah orang yang dah lama menyimpan unfinished business dalamnya. Tadi kan saya lukis tentang stres. Orang yang tak kisah tentang keadaan stres tu, dia kononnya move on lah, tapi dalam otak ni yang penuh tau. Penuh dengan dendam, rasa marah, sakit hati, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Masa pun berlalu, dia simpan banyak dalam tu. Akhirnya bila ada sesuatu berlaku yang besar, okey, kita cakap lah tentang kebetulan COVID ni. COVID ni selalu menjadi maaf saya kata, selalu menjadi alasan kita sekarang. Dah setahun lebih kita dalam COVID. Ramai orang cakap dia tak boleh move on. Ramai orang masih kata lagi dia ada masalah online class. Ramai orang cakap dia susah nak kerja di rumah. Okey, masih banyak lagi. Sebab dia orang tak cari solution. Okey, tuan-puan mungkin boleh marahkan saya. Tetapi kita yang menentukan kehidupan kita. Kita kena tahu ada sebabnya berlaku COVID. Yang mana, untuk orang Islam, saya percaya tuan-puan lebih faham apa yang saya maksudkan ni. Mungkin ada hikmahnya untuk kepada sahabat-sahabat non-Muslim yang melihat. Saya percaya anda pun tahu juga ada sebab, penyebab-penyebab benda ni. Ramai orang boleh move on hidup dalam keadaan COVID, boleh mencari solution. Sebenarnya COVID ni membantu kita mencari solution untuk teruskan hidup. Benda yang kita tak pernah buat, aku dah start buat. Nampak tak? Kalau sebelum ni orang yang malas, dia dah relax kan. Sekarang orang dah work hard. Banyak juga hidup yang dah improve. Dan tak kurang juga hidup yang telah apa? Yang down. Itu antara sebab. Okey, keadaan orang yang bunuh diri ni, dia dah get prepare ni, dia punya mental dah start. Kognitif dia dah tak nampak jalan. Macam kita bawa kereta, alamak jalan mati. Apa nak buat lagi? Habis. Tak boleh buat apa. Okey, saya nak cerita sikit yang saya gambarkan. Sekejap minum air sikit. Okey, macam ni agak nampak. Saya ke sini sikit lah supaya nampak. Okey, katakanlah ini seseorang lah yang ada intention untuk bunuh diri. Okey,
Sekejap saya adakan. Okey. Dalam hidup ni, bila seseorang tu dia ada masalah, dia tak solve, dia dah ada ni. At least yang ini kita semua ada tau, at least. First layer. Nampak tak lukisan saya ni? Nampak tak line ni? Tolong respon sikit, nampak? Nampak tak line ni? Okay. Alright. So, ini first layer. Kita semua ada first layer ni. Okay. Layer ni saya nak kaitkan dengan, anda semua tahu kan kek lapis tu? Kek lapis tu favorite kek saya. Kalau saya makan kek lapis tu kelakar tau. Saya akan makan layer by layer. Saya suka pula nak makan satu-satu. Jadi kalau satu potong tu orang habis dah 1 saat, saya 5 minit pun tak habis lagi. Leka je makan sambil makan sambil fikir kan Okey. Ini layer tau. Nak jadi kek lapis ni. Macam tu lah layer kehidupan kita. Macam mana orang dah start ada depressed dan akhirnya decide aku perlu mati. Mula-mula dalam hidup ni, dugaan-dugaan hidup semua akan alami. Saya, tuan-puan semua akan alami. Okey, lepas tu masa berjalan, kehidupan kita makin meningkat. Sama ada kita lagi senang ke lagi susah, lagi banyak dugaannya. Hidup ni ada environment, ada ibu ayah, ada pasangan suami isteri, ada anak, ada jiran depan belakang rumah, ada ipar lamai, ada kawan-kawan dekat office. Ada orang penjaja kedai, semua manusia terlibat dalam kehidupan kita ni. Kalau kita ada masalah dengan orang-orang yang tersebut ni, tambah lagi satu layer kat sini. Layer bertambah. So, kalau kita ni orang yang macam sponge, kita serap semua emosi yang negatif, bertambah lagi lah layer kita ni. Kalau kita orang yang low self esteem maksudnya nak senang faham, orang suka sebut low self esteem, dia tak kasih explanation kan. Saya nak beritahu. Low self esteem bila kita kata, hai, aku je lah yang tak ni, orang lain semuanya okey. Aku je lah, kawan-kawan aku semua dah ke depan, dah berjaya. Aku je lah semua yang buruk untuk aku. Ini satu penyakit kita. Kita akan fikir yang baik tu orang aja. Kenapa tak yang baik tu tak datang pada aku? Yang bertuah tu orang saja, kenapa bukan aku? Itu satu mindset yang bermasalah. Itu ada pada orang yang ada keinginan nak bunuh diri. Ada pada orang yang bersedia. Saya nak kata kita tak tahu malam ni sekarang pukul 9 lebih, ramai orang tengah berfikir ni, mati lebih baik kot. Mungkin satu bila dia dah stuck macam tu, dia terlupa lepas mati tu what next? What's next? Dia tak tahu yang tu. Dia terlupa. Dia dah short akalnya tu. Okay. So, bila kita depressed, kalau kita ada masalah dengan orang tempat kerja kita, bertambah ganda lagi layer kita. Ada masalah dengan pasangan kita, bertambah lagi. Layer ni tidak akan bertambah kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, kalau kita mengamalkan two-way communication. Okay, saya faham. Ada yang kata, doktor, dah bercakap doktor dah tak ada kesan. Okey, memang betul ramai juga klien-klien saya kata tak boleh buat apa doktor, dah surrender dah. Dia memang macam tu. Okey, it's fine. Kita jaga diri kita dulu. Kita jaga, kita protect emosi kita. Kita nak protect ni, emosi aku ni jangan rosak. Kognitif aku ni biar stabil, sebab aku perlu hidup, banyak benda aku nak buat dalam hidup ni. Emosi ni. Tak apalah kalau pasangan kita tu susah sangat nak faham, because bukan senang nak ubah orang dan tak mungkin boleh ubah pun. Dia berubah 5% je. Sampai akhirnya 5% je boleh ubah. So kita nak jaga kita punya ni, emosi dan kognitif kita. Okey. Kalau kita ada pasangan dengan klik, kawan, sahabat, banyak benda. Sama ada kita tinggalkan sahabat kita, or kita forgiveness. Forgiveness is one of the best treatment, self treatment. Kita tak akan dapat benda yang ikut acuan kita, tuan-puan. Kita tak boleh jadi sempurna. Kita mengharapkan kesempurnaan tu tak mungkin, dan kita tak mungkin sempurna untuk orang lain, untuk bos kita dekat office, untuk mak mentua kita. Kadang-kadang orang dia stres sebab tu je. Dia terlalu memikirkan elemen-elemen luar daripada dia punya keadaan emosi dan kognitifnya. Okey, so layer ni dah banyak. Nampak tak apa yang berlaku? Kita
Orang yang nak bunuh diri, dia dah terperangkap dekat dalam ni dengan layer yang banyak ni. Dengan daripada kisah hidup dia yang zaman kecil, yang indah yang tak indah, kisah dia neglected, kisah dia yang tak ada kawan, jadi dia dah terperangkap. Akhirnya orang ini akan pilih untuk duduk sorang-sorang. Satu, dia nak duduk sorang-sorang. Aku malas nak bercampur, orang tak faham aku. Orang tak faham aku ni. Dengan siapa aku nak cakap? Bila aku meluahkan perasaan, dia kata sabarlah. Sabarlah, sabarlah. Emosi aku masih sama, masih stuck. Kedua, bila dah banyak sangat menimbun masalah macam ni, mindset. Ini yang sangat penting. Mindset. Nampak tak? Oh, tak nampak. Oi, mindset ni lah penyakitnya. Antara penyakit utama kita. Benda ni berlaku, layer ni sebabkan mindset kita yang buruk. Orang suka cakap perkara negatif kan. Negatif tu macam ilmiah sangat. Saya nak cakap senang. Bahasa saya senang nak faham untuk semua. Saya tak cakap pun bahasa-bahasa ilmiah saya dekat sini. Saya nak katakan mindset kita ni suka sangat benda yang bukan-bukan tau. Suka sangat benda yang merepek. Kenapa kita suka cakap buruk pasal diri kita sendiri? Kita suka tegur diri kita. Kita suka merendahkan diri kita sendiri. Kenapa kita tak buat konsep masuk bakul angkat sendiri? Kita puji diri kita. Kita highlight benda yang baik tentang kita. Perlukah kita malu untuk cakap, saya boleh buat yang ni, saya pakar dalam bidang ni, biar saya bantu. Budaya kita tak cakap macam tu tau. Budaya kita tak cakap macam tu. Budaya kita yang baik-baik tu kita simpan malu-malu. Kononnya tak nak menunjuk. It's not like that. It's not. It's not. Semua orang ada kisah hebatnya. Semua orang ada kelebihannya. Sebab itu, setengah manusia dekat muka bumi ni, orang yang puji diri sendiri dan dia highlightkan kelebihan dia untuk bantu orang lain, berbeza dengan orang yang tak naklah cerita sesiapa, simpanlah kelebihan aku, tak nak cakap. Nak tunggu orang puji lah baru orang tahu. Ini bukan zaman nak tunggu orang puji. You have to highlight your strength. In fact, kalau ada weaknesses, kita boleh just admit, alamak, I memang cepat lupa lah, sorry lah you boleh je cakap macam tu. Gaya hidup kita, mindset kita ni yang ada stereotype pada diri sendiri, yang prejudice pada diri sendiri. Ini semua leads kepada kenapa nak bunuh diri akhirnya. Again, saya katakan bila saya bercakap dengan tuan-puan, refleks kepada diri anda sendiri. Refleks kat diri anda. Tengok suami isteri anda. Perhatikan anak-anak. Tahu tak, kes depression meningkat. Macam mana meningkatnya kes COVID tu? Depression tu meningkat dan meningkat. At least, kes COVID tu, dia berhenti juga. Dia menurun juga kan? Dah 7,665. Tapi kes depression menaik, tuan-puan, menaik. Dia tak turun. Kes depress. Kes bunuh diri pun dah semakin. Saya rasa sekarang ni pun ada orang tengah fikir nak buat, na'udzubillah, nak bunuh diri ni. Ya. Okey, bila dah start macam ni, satu lagi yang berlaku ialah, okey, boleh terputus tadi kot. Okey, saya sambung. Okey, satu lagi, ini otak kita yang saya nak cerita, kenapa boleh start. Okey, bila otak kita ni, mula-mula kita boleh fikir dengan baik, masalah financial, masalah pasangan, masalah kawan-kawan. So bila dia start dan kita panik, semua ni berlaga. Masa kita normal macam sekarang ni, kita boleh fikir satu-satu. Maksud saya, bila kita tengah stres melampau, depres yang hebat, kita akan bercamuk, ini yang jadi panik. Bila panic attack bersilih ganti dengan depres, orang akan jam, dia blank. Orang yang pernah alami dia akan faham. Okey. Boleh nampak? Start sikit line saya hari ni. Okey. So, bila ini berlaku, kita tengok pertama, kenapa bunuh diri? Seseorang itu ada masalah mental health, kesihatan mental. Dia ada masalah anxiety, dia ada masalah depression. Dia dah tak boleh cope sebab dia tak dapat treatment yang bagus. Tak ada masalahnya kalau dah dapat depression, anxiety, it's okay. Hidup kena diteruskan. Tuan-puan yang ada anxiety di luar sana, yang ada depression, kalau kita ada depresi, jangan kita fikir mati lebih baik. Dia tak settlekan keadaan tu. Sebab you akan meninggalkan trauma kepada yang hidup. Jadi stop berfikir untuk bunuh diri.
Okey. Yang jadi punca utama bunuh diri saya sebut tadi, masalah mental, ada masalah mental. Sebab tak makan ubat dengan betul, tak pergi terapi dengan baik, tak konsisten dua ni. Memang akan membuatkan kita blank dan terus rasa macam nak mati. Okay, yang kedua ada masalah trauma. Trauma yang melampau. Pernah kena rape, pernah tengok mungkin benda-benda yang bahaya, pernah orang rompak sampai ada mungkin kejadian-kejadian berdarah, sexual abuse. Sekarang ni banyak sangat kes sumbang mahram pun tak terkecuali, buatkan orang rasa nak mati penyelesaian. Bukan. Dia nampak mati tu macam tamat segalanya. Okey. Yang ketiga, alkohol. Dadah boleh menyebabkan kenapa orang nak bunuh diri. Banyak sangat alkohol, banyak sangat dadah, dia boleh rosakkan otak kita. Orang jadi skizo, ramai yang sebabkan dadah. Okey, fear of loss. Kita rasa takut kehilangan. Kita takut kehilangan keluarga kita. Cara fikir kita tu yang pelik kadang-kadang. Kita takut kehilangan orang yang kita sayang, terlalu stres sampai kita nak mati dulu. Kita tak nak menghadap dia yang sakit, kita nak mati dulu, kita fikir. Okey. Seterusnya, poin seterusnya, kenapa bunuh diri ni? Dah tak ada semangat nak hidup. Dia tak nampak jalan keluar. Okey, dalam terapi, apa yang kita buat ni? Bercakap pasal tak ada jalan keluar dalam hidup ni. Inilah yang kita akan buat. Buang layer ni, layer by layer ni. Kita buang. Tinggalkan first layer tu saja. Supaya dia terus hidup. Macam ni, dia akan jadi macam ni. It's okay, yang first layer penting. Dia dah jadi macam ni. Kita dah buang ni, kan? So dia jadi macam ni. Buang. So terapi, treatment penting. Tuan-puan, saya cakap betul bila dalam family kita atau kita sendiri ni ada masalah depres, tolong bangkit dan dapat rawatan. Kita tak boleh baik dengan hanya baca buku motivasi. Kita tak boleh baik dengan hanya Google dan tengok apa orang lain buat. Kita tak boleh sekadar buka YouTube dan belajar macam ni cara nak cope. It's not like that. It's not. You need someone professional to assist you. Saya cakap betul. Saya dah lama dalam bidang saya ni. Saya tengok orang yang committed dengan terapi lebih cepat penyembuhannya, proses penyembuhan, berbanding orang yang delay, malas, tak nak buat. Dia ingat macam terapi tu tak ada apa-apa. Dia tak tahu apa yang orang guide dia dalam terapi tu. Yang santai you tak boleh dapat dalam buku pun. Practical is different. Okay. Sebab itu bagus macam Cik Ra kata dah kena anxiety 2 tahun lebih, dah sihat. Betul, saya setuju. Sebab alangkah ruginya orang yang nak bunuh diri hanya sebab anxiety dan depressed, sedangkan masalah penyakit tu boleh dirawat. Penyakit tu datang masa umur kita mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan boleh sembuh. Yang boleh sembuh. Okey, bukannya kita akan tangguh sampai mati, kecuali maksudnya bila nak sembuh tu mesti dapat treatment, mesti makan ubat, mesti ada support system, family members yang bantu. Tak ada baby yang lahir kat dunia ni, lahir-lahir je kita tengok dia, ini nanti lagi 15 tahun skizo. Tak ada. Baby lahir seronok, comel-comel, senyum, kan? Life dia tu, apa yang dia alami dalam kehidupan ni, cara dia berfikir, personality dia tu macam mana, itu yang menentukan life dia kemudian tu jadi macam ni ke atau tak. Bila orang tak berdaya, kita kena bantu. Kalau sekadar macam kadang-kadang kan, saya boleh imagine lah kadang-kadang keadaan dekat office kan, kita bercerita dengan kawan kita, masanya kita ni berpusat pada masalah, kita tak cari solution. Jadi saya nak tunjuk satu otak kita pula bila dalam keadaan macam ni, kita hanya memikirkan berpusing-pusing otak ni. Kenapa dia buat aku tak pernah buat dia, dia tak suka aku dah banyak bersusah untuk dia, kan? Dia asyik berlega-lega kepada punca masalah.
Bila ada masalah, toing, pergi fikir benda lain. Oh, macam ni lah, next time tak nak buat macam ni, aku nak buat ni lah. Benda yang lebih nak solution focus. Rather than focus, zoom in pada masalah. Jangan zoom in pada masalah. Orang yang memilih membunuh diri tu sebab dia tak ada cara, dia tak tahu jalannya, dia tak tahu macam jalan nak keluar daripada sini. Kalau dalam terapi kita pimpin dia, jom keluar daripada keadaan ni. Kita nak kasih you nampak ada kehidupan lain. Sebenarnya daripada apa yang you fikirkan tu. Otak kita ni kecil letak kat atas ni kan. Tetapi dia dah keluar sampai merata dah otak kita ni. Mindset kita, excessive mindset, excessive thought kita panggil. Kita tak boleh kontrol. Fikiran kita nak kontrol macam mana? Bukan dia ada benda macam pen ni saya nak letak kat sini ke, saya nak letak kat sini boleh kawal. Fikiran kita tak boleh nampak. Tetapi macam mana fikiran kita tu nak dikawal, nak dibentuk dengan baik? Daripada kita kecil, daripada awal-awal kita mengenal kehidupan. Masa umur anak kita 5 tahun, 6 tahun, masa itulah terbentuknya personality dia yang pertama. Kemudian bila naik remaja, umur 12 tahun, 13 tahun, dia dah start personality yang lebih matang. Sebab personality inilah yang dia bawa sampai ke besar. Apa maksud personality? Tengok kawan-kawan dekat office kita, kan? Contohlah Puan Salmah, punyalah pemurahnya, baik hati. Dia buat cukodok pisang semangkuk je kot, tapi dia panggil semua kawan-kawan, jom makan, rasa sikit. Dia nak bersedekah, dia suka share. Maknanya daripada kecil kita nampak childhoodnya tu bagus, tolong menolong. Dia dibesarkan environment macam tu. Cuba tengoklah Encik Kasim contohnya, kan? Kedekut, susah nak belanja, minum kopi dengan dia, kita minum ais som 20 sen pun dia tak boleh nak bayar, kan? Tengok childhood dia dari kecil macam mana pendedahannya tu. Okay, satu lagi, kita perhatikan social isolation. Kalau kita tahu anak remaja kita, pasangan kita, ahli keluarga kita macam suka duduk sorang-sorang, tapi dia depressed, jangan dibiarkan. Dia perlu bunyi-bunyi juga. Dia perlu someone, dia perlu nak bercakap, bercerita, benda-benda biasa. Bila dah sorang-sorang, otak dah start main peranan. Otak dah kata engkau kesunyian, nobody likes you. Apa kata buat sesuatu. Orang dah dia akan fikir, oh, otak ni dia jalannya merata tau. Thought kita ni dia jalan merata. Dia tak reti nak stop somewhere, tapi dia berjalan ke arah yang tak elok. Kepada benda yang menakutkan. Okey. Saya nak beritahu tuan-puan, ibu, ayah, kita perhatikan anak anak, pasangan, ada tak diary? Ini yang biasa saya jumpa tanda-tanda awal dia nak bunuh diri ni. Kejap. Kita tengok diary anak kita. Macam-macam kita jumpa dalam tu, kan? Dia siap tulis, dia siap dah ada plan. Kita akan terkejut kalau kita tengok berdepan anak kita, kecil je lagi anak aku ni. Tapi kalau kita tengok diary-nya, journal dia, apa dia tulis ni? Betul ke dia tulis ni? Menakutkan. Tengok sekali-sekala. Sebab kita nak pantau. Bukan kata kita nak mencuba privasi. Bukan. Kita nak memantau sebab kita sayang, kita care. Sebab banyak yang saya jumpa klien saya, takut dah sampai nak takut, doktor. Menyesal tahu, doktor. Tapi kalau tak tahu, masalah. Okey. Perhatikan social media, Facebook, IG, TikToknya. Kadang-kadang dia tulis, dia tak sedar, aku benci hidup aku hari ni. Lepas tu dia delete, kan? Saya ada satu klien dulu, klien yang pergi kerja, so anak lelaki di rumah. Budak ni agak low self esteem, low self confidence. Dia type dekat IG, dia kata, dia tak type. Dia ambil gambar, dia dekat beranda rumah, dia dah berdiri. Rumah dia 3 tingkat. Dia ambil gambar, dia berdiri dekat beranda tu, kan? Dekat apa tu? Beranda tu. So dia ambil gambar macam tu. Waiting for something, dia tulis. Lepas tu kakak dia tengok IG tu, and then dia dah padam. Cepat-cepat kakak dia telefon mak. Kelang kabut balik rumah. Memang betul, dia ada cuba, dia kata dia saja nak tengok tinggi mana. Macam tu sekali.
anak-anak kita ni. Dia kata dia tak buat apa-apa, dia tak ada niat nak turun, tapi dia nak tahu dia tinggi mana. Tingkat 3 tu, dia kata dia stress. Takut tau. Itu yang kita nak ni. Satu lagi, kita tengok orang yang tak bergaul, pasangan kita, jiran kita, anak-anak, kita tengok yang senyap, yang tak tahu, yang tak keluar bilik. Dia keluar tengah malam, yang pukul 2 pagi je makan, tak nak jumpa sesiapa. Takut kita. Merosakkan otak. Merosakkan maksudnya otak ni dah start fikir yang bukan-bukan. Dah start fikir nak bunuh diri ni. Okey, saya kata tadi, nak bunuh diri ni bukan tiba-tiba bangun, elok-elok minum kopi, minum fresh orange, petang ni aku nak matilah, bunuh diri. Tak. Kisahnya panjang. Sebab masa kita tak lama, saya cakap laju, saya sentuh sana sentuh sini. Saya harap tuan-puan faham, boleh nampak betapalah bunuh diri ni memang menjadi trend untuk nak tamatkan hidup. Tujuannya satu je, supaya aku tak terbeban dengan apa benda ni. Aku dah nak tutup selamat, tapi dia terlupa next after bunuh diri tu apa yang berlaku. Ada lagi kehidupan yang lebih panjang lagi. Part tu jangan lupa. Di samping kurang keimanan, untuk yang pendengar-pendengar Islam, dalam Islam kita ada hikmah, kita ada kadar-kadar. Betul-betul lah kita menjaga spiritual kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita memanglah ada masalah, sesiapa pun, apa level pun sebenarnya, kita tak tahu, tapi kita kena muhasabah diri kita, bertenang, jangan bunuh diri, berhati-hati. Selalu cakap dengan anak-anak, perkataan tu memang menakutkan. Cakap dengan dia, dengan anak-anak, dengan pasangan kita always ada communications. Kita kena alert dengan keadaan dalam family. Setakat ni kita semua duduk di rumah kan, kita perhatikan pasangan kita, dia okey tak? Kita perhatikan anak kita, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, okey tak? Semua okey tak? Datang makan, bersantai, tengok TV, duduk dekat luar rumah sekejap, kan? Lepas tu berkomunikasi, ceria, tenang. Kita bertanya khabar, abang macam mana hari ni? Angah okey ke? Angah tak ada kelas ke? Sekali-sekala kalau pening kelas tu, you can just excuse one class, is okay. Jangan menekan. Okey. Jadi kenapa aku bunuh diri ni sangat besar? Kalau kita tengok setiap klien-klien tu macam-macam kisah hidupnya, tapi basicnya ialah dia tak kuat dari segi self esteem, dari segi spiritualnya, dari segi mindset yang buruk, mindset yang aku yang paling teruk, mindset yang rigid, yang melihat diri sendiri hina, melihat diri sendiri susah, menyusahkan orang, itu akan lead kepada bunuh diri. Dan kita tak ada amalkan konsep I love me, I love myself so much. Kalau kita sayangkan diri kita ni, kita jaga kognitif kita, tak nak fikir yang bukan-bukan. Kadang-kadang saya tengok, bukan kadang-kadang lah, sentiasa je saya dapat tahu, saya melihat dalam Facebook, dalam IG, banyak benda-benda kadang orang suka mengata-ngata kan, suka nak improve benda-benda tu kan. Tak payah baca lah benda-benda macam tu. Saya secara peribadi, saya tak aktif langsung dalam saya punya Facebook peribadi saya. Okay, saya buat Facebook tu masa saya pergi US untuk connect dengan kawan-kawan dan family members. Once saya balik Malaysia, saya terus buka Facebook psikologi kanak-kanak. Saya banyak cakap pasal mental health. Saya tak kisah pun, sebab saya tak nak tahu benda-benda yang buruk, yang negatif, yang orang suka-suka share. Because I love me, I love myself so much. So saya tak nak memikirkan benda yang apa benda yang saya nak mempertikaikan, nak kritik, tak. Saya nak jaga emosi. Tuan-puan, jaga emosi. Kalau kita baca, kita dengar, kita ambil tahu benda negatif, kita akan terni juga terkesan. So buat apa? Untuk rasa sekarang ni, momen sekarang ni, kita perhatikan pasangan kita, anak kita dalam keadaan okey. Kita pastikan cukup seupaya kita, apa yang ada di rumah kita boleh makan. Kita semua pun struggle, dan insya-Allah apa yang berlaku ni tak lama. Pandemik ni, kita harap tak lama, hopefully tak lama.
Tetapi apa pun alasannya, jangan pilih untuk bunuh diri. Mana yang pernah mengalami depres, mana ada family members yang macam ni, ambil tahu, kawal mindset ya. Kita tak nak lah sebenarnya. Kita tak nak jadi lagi kes bunuh diri ni menakutkan ya. Minum racun, overdose, jerut diri sendiri, na'udzubillah, takut boleh fikirkan tu. Takut sangat ya. Na'udzubillah. Daripada awal untuk kecil, untuk pasangan yang ada anak kecil kan, make sure parenting kita baik supaya anak kita membesar dalam keadaan baik. Okey, kalau ada soalan boleh bertanya. Okey, apa punca orang depres hingga fikir untuk bunuh diri? Okey, Encik Iswadi, sebenarnya saya dah explain daripada tadi, sangat panjang Depres puncanya, saya ringkasnya, depres ni puncanya daripada stres, peringkat awal stres yang tak dia handle dengan baik. Kemudian masalah unfinished business tu ada, dia bawa kepada next stage, dia ada anxiety. So benda yang lama, benda-benda yang negatif dia bawa sampai level depression. Depression dah sampai level ketiga. So bunuh diri ni satu solution yang dia fikir boleh selamatkan dia daripada terus dalam depres. Orang nak bunuh diri, dia dah tak tahan dengan keadaan tu, dia dah tak boleh cope, dia hopeless, dia dah tak boleh. That's why dia kena dibantu. Dia dah tak boleh nak tolong diri sendiri, because mind dia dah macam ni. Dia dah trap dalam keadaan ni, dah terperangkap. Dah terperangkap dengan anxiety, depression. So dia nampak boleh mati saja. Jadi kita nak bantu dia, kena bawa keluar, tarik dia keluar daripada layer ni. Kita buka satu persatu layer kesusahan, kesedihan, kekecewaan, feel guilty, semua kita nak buka supaya dia boleh hidup. Dia akan jadi clear. Kita bantu. Sebab tu kita kena ambil tahu orang-orang yang macam dah depressed ni, jangan dibiarkan lagi worse. Mungkin orang keliling kita berada dalam layer kedua, depression. So cepat-cepat bantu, jangan dibiarkan. Ya. Okay. Alright. Ada soalan tak lagi? Hidup ni cuba cari sesuatu yang menyeronokkan hati kita, pamper diri kita, buat seronok. Paling habis pun menyanyi lah dalam rumah sambil kita mengemas, kita relax kan. Benda yang simple, boleh saja semua. Berzikir. Kalau kita kata nanti semayang, masing-masing ada persepsi. Buatlah apa benda yang buat anda happy. Okay. Anak remaja, how do we teach them to control? Tak dapat apa tu kawal diri, kita kawal mereka stress pula. Okay. Anak-anak remaja ni macam-macam. Pertama sekali, masa dia sebelum remaja, kita kena baik dengan dia. Hubungan kita dengan anak masa kecil kena baik, kena rapat dengan anak. Seawal umur, masa baby tu sampai dia besar, jangan lepaskan. Ada orang kan, bila anak dia datang kat dia yang umur 10 tahun, 7 tahun, pergi sana lah, dah besar lah, nyebut dekat sini, silap ya. Kita nak kawal anak kita masa kecil, kena tackle dengan baik. Manja-manjakan dia, panggil namanya. Contoh nama Ahmad, jangan asyik panggil Ahmad je. Panggillah sayang, mari sekejap sayang, darling. Panggil macam tu. Kalau kita tackle daripada awal kan, kita rapat dengan dia, senang sebenarnya kita kawal, senang dia ikut kita. Ya. Okey. Puan Sally tanya, kalau dah nampak picture-picture kat social media, I want to die, apa first thing ibu nak buat? Okey. Ibu bertanya dulu, kalau kita nampak anak kita buat macam tu, kita terus pergi pada anak kita. Kita jangan terus pada masalah, kita ceriakan dulu anak. Kita jangan biarkan. Yang paling penting, jangan dibiarkan dia seorang dalam bilik. Kunci bilik sentiasa ada pada kita. Lepas tu kita perlahan bercakap, jangan terus serang dengan perkataan tu, tapi kita cuba mendampingi. Makan dekat bawah ke, dekat makan lunch sama-sama, dan kita jangan lepas pandang.
Simpan benda-benda yang bahaya. Selalu ada cuak ni. Susah ya nak remaja sekarang ni. Sebab kan, kenapa sekarang ni susah berbanding dulu? Sebab sekarang ni YouTube aja. Macam saya kata klien saya, dia kata ada perempuan dalam YouTube tu bagi tahu kalau nak hilang stres, ni apa tu, self harm. Okey. Kemudian bawa jumpa pakar. Tapi mula-mula jangan biar tu anak tu seorang nampak dah menangis macam depressed. Make sure yang kita ada kunci bilik dia. Kita nak selalu pantau anak. Always do what you love when you feel unhappy. Betul Hash, betul sangat ya. Of course dalam hidup ni, emosi kita ni satu hari tu memang tak berapa ni. Kadang-kadang pagi seronok, tengah hari terbengang sikit, petang kita menyampah kan, ada benda-benda yang berlaku kan. Bila malam dah rasa ni. So kita kena kawal biar yang negatif, emosi negatif ni rendah, yang positif lagi tinggi. Jangan sama masalah. Kalau negatif lagi masalah. Biar yang negatif tu ada bawah, yang happy tu biar atas. Emosi negatif, jealous, marah, sedih, is okay. It's okay. Yang jadi masalahnya bila tak boleh balance, dah emosi negatif lebih tinggi daripada yang positif. Biar positif lagi tinggi daripada yang negatif. Biar happiness tu lebih lagi daripada yang sadness. So lepas pada ni fikir-fikirkan, check diri kita, self check, check juga anak-anak, pasangan. Okay, kita hargai kehidupan ni. Selalu fikir I love me, life masa. Aku tak nak stress lah. Aku sayang sangat diri aku. Tak nak aku stress lah. Malas aku nak fikir benda-benda yang bukan-bukan, yang tak ada kaitan dengan kehidupan aku ni. Buat benda yang ada faedah untuk diri anda. Buat benda yang ada faedah untuk orang lain. Ya, buatlah hobi. Nikmati keadaan PKP ni dengan baik. It's okay. Kita tak akan dapat momen ni once semua dah dapat vaksin. Alhamdulillah, insyaAllah kita sihat. Kita enjoy dengan life di luar. Dan kita tak ada masa lagi nak melihat satu sama lain. Sebab kita semua sangat multitasking kan. Okay, itu saja perkongsian saya hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. InsyaAllah saya akan fikirkan topik yang best lagi next time untuk share dengan anda semua. Okay, jangan lupa share video ni dan tinggalkan love banyak-banyak sikit. Okay, alright. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Bye. I love me. Bye. Assalamualaikum.